Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) merupakan agensi bukan kerajaan atau pertubuhan swasta. NGO diartikan sebagai persatuan sukarelawan yang tidak mengambil keuntungan dan menyokong isu-isu yang melibatkan kebaikan awam di peringkat tempatan, kebangsaan dan antarabangsa menurut Brian 2002. Pada penghujung Disember 2019, seluruh dunia digemparkan dengan kewujudan virus novel coronavirus atau COVID-19. Oleh demikian, terdapat beberapa inisiatif yang diambil oleh NGO telah banyak mengurangkan bebanan kerajaan dalam membendung wabak COVID-19 ini. Seterusnya, kita akan beralih pula kepada pernyataan masalah. Seperti yang kita sedia maklum, baru-baru ini negara kita bahkan satu dunia telah dilanda penularan jangkitan COVID-19. Penularan jangkitan COVID-19 ini bukan sahaja meninggalkan kesan kepada kerajaan, bahkan juga kepada setiap individu masyarakat. Kerajaan terpaksa berhempas pulas bagi menangani dan memutuskan rantaian COVID-19 untuk mengembalikan kesejahteraan negara. Justru itu, setiap pihak haruslah berganding bahu untuk menangani isu COVID-19 bagi mengurangkan beban kerajaan. Dalam kajian ini, kami telah memfokuskan kepada penglibatan badan bukan kerajaan manakah yang terlibat dalam menangani isu COVID-19. Penularan jangkitan COVID-19 yang berpanjangan ini telah meninggalkan kesan kepada ekonomi negara. Kerajaan terpaksa menanggung jumlah kos yang besar bagi menampung kos perubatan dan kos sara hidup rakyat. Dengan bantuan yang disalurkan oleh Pertubuhan Badan Bukan Kerajaan ini telah sedikit sebanyak membantu untuk mengurangkan beban kerajaan. Justru itu, dalam kajian ini kami ingin menganalisis tentang sumbangan-sumbangan apakah yang telah disalurkan oleh Pertubuhan Bukan Kerajaan. Kita teruskan dengan objektif kajian. Antara objektif kajian yang telah dikenal pasti dalam pernyataan masalah, yang pertama, mengenal pasti pertubuhan bukan kerajaan yang terlibat dalam mengatasi isu COVID-19. Yang kedua, menganalisis sumbangan-sumbangan yang telah disalurkan oleh pertubuhan bukan kerajaan dalam mengatasi isu COVID-19. Seterusnya, kita sambung dengan kajian literatur. Dalam kajian literatur terdapat 3 bahagian. Yang pertama ialah definisi pertubuhan bukan kerajaan. Yang kedua, sejarah dan perkembangan pertubuhan bukan kerajaan di Malaysia. Dan yang ketiga ialah sumbangan yang disalurkan oleh pertubuhan bukan kerajaan dalam mengatasi isu COVID-19. Jadi mari kita kupaskan setiap satu kajian literatur yang telah disenaraikan tadi. Jadi yang pertama tadi ialah definisi pertubuhan bukan kerajaan. So, terdapat pelbagai definisi yang telah dikenal pasti. So, ada beberapa definisi ini. Yang pertama ialah pertubuhan bukan kerajaan ini diwujudkan luar dari lingkungan kerajaan. Ianya haruslah bercirikan sukarelawan dan dia juga tidak melanggar peraturan undang-undang negara. Ia haruslah membuat aktiviti yang tidak melanggar peraturan dan undang-undang negara. Yang seterusnya, definisi yang seterusnya ialah ia menawarkan pelbagai perkhidmatan kepada orang ramai. So, antara perkhidmatan yang telah dianjurkan dalam pelbagai bidang seperti kesihatan, kebajikan sosial, pendidikan dan sebagainya. Definisi yang seterusnya ialah ia juga berfungsi dalam meningkatkan identiti kebangsaan dan perpaduan dalam menggerakkan masyarakat untuk menentang penjajahan. Itulah antara definisi-definisi pertubuhan bukan kerajaan yang telah dikenal pasti. Kita teruskan lagi dengan kajian literatur yang kedua, iaitu sejarah dan perkembangan organisasi bukan kerajaan di Malaysia. Kita ringkaskan sejarah dan perkembangannya. So, organisasi bukan kerajaan ini secara langsung dibawa masuk dan ditubuhkan oleh penjajah Eropah. Dia punya
Kegiatan-kegiatan kumpulan ini telah berkembang pesat mencakupi dalam pelbagai isu, masalah, kegiatan serta aktiviti yang lebih kompleks. Perincian terhadap perkembangan organisasi bukan kerajaan ini secara umum boleh dibahagikan kepada 3 tahap. Tahap pertama iaitu pada era pra-kemerdekaan sehingga pengisytiharaan kemerdekaan pada tahun 1957. Pada tahap yang kedua pula, ia meliputi dalam era 1957 sehingga 1980. Dalam tahap kedua ni, dia masih lagi dalam tahap awal perkembangan dan pengukuhan. Ia lebih kepada menyediakan perkhidmatan kepada masyarakat di samping mengukuhkan peranannya selaras dengan objektif penubuhan masing-masing. Pada tahap yang ketiga iaitu semasa pemerintahan negara di bawah pimpinan Dr. Mahathir Mohamad, didapati peranan organisasi bukan kerajaan ini dalam pelbagai isu semakin ketara, semakin tampak, semakin aktif berbanding tahap-tahap yang sebelumnya. Kita teruskan dengan kajian literatur yang terakhir iaitu sumbangan yang telah disalurkan oleh organisasi bukan kerajaan dalam mengatasi isu COVID-19. Terdapat beberapa sumbangan yang telah dikenal pasti iaitu sumbangan yang pertama menghantar bekalan makanan kepada beberapa institusi pengajian tinggi awam dan pengajian tinggi swasta kepada pelajar-pelajar yang tidak dapat pulang ke rumah semasa pemerintahan kawalan pergerakan. Seterusnya, sumbangan yang kedua iaitu mereka telah memberi topeng muka dan cecair penyakuman iaitu hand sanitizer kepada pelajar-pelajar untuk memastikan mereka terus mematuhi panduan kebersihan yang telah dikeluarkan oleh KKM iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia. Menurut Ahmad Mazhab Ayub, metodologi kajian adalah soal bagaimana tiap-tiap suatu objektif atau penyelidikan itu hendak dicapai. Dalam metodologi kajian ini, kami telah menggunakan 3 kaedah. Kaedah yang pertama ialah kaedah perpustakaan, kaedah yang kedua ialah kaedah pemerhatian dan kaedah yang terakhir ialah kaedah pengaksesan internet. Bagi metodologi kajian yang pertama iaitu kaedah perpustakaan. Kaedah ini juga dikenali sebagai library research. Kaedah ini merupakan kaedah yang dominan yang sering digunakan oleh pengkaji untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan tajuk kajian. Medium yang kami gunakan dalam kaedah perpustakaan ini lebih tertumpu kepada pembacaan bahan ilmiah dan rujukan daripada buku-buku, jurnal dan majalah. Dalam kaedah pemerhatian pula, kaedah ini terbahagi kepada 2, iaitu pemerhatian secara terus dan pemerhatian melalui penglibatan. Menurut pattern 1990, teknik pemerhatian ini terbahagi kepada beberapa bahagian. Salah satunya ialah berdasarkan tahap peranan serta pengkaji. Sepanjang proses pengumpulan dalam kajian ini, kami telah menggunakan pemerhatian secara terus dan bertindak sebagai penonton sahaja. Kaedah yang terakhir ialah kaedah pengaksesan internet. Kami telah menggunakan sumber internet bagi mendapatkan maklumat yang berkaitan tajuk kajian secara lebih meluas dan terkini. Antara laman sesawang yang kami gunakan ialah ResearchGate dan Google Scholar. Alih kepada Jabatan Kajian dan Perbincangan. Dalam kajian ini, kami ingin membincangkan 2 objektif yang telah pun dinyatakan sebentar tadi, di mana objektif yang pertama ialah mengenal pasti pertubuhan bukan kerajaan NGO dalam membendung wabak COVID-19. Seperti yang kita tahu, di Malaysia terdapat banyak pertubuhan bukan kerajaan NGO yang tersenarai sebagai sebuah organisasi sukarelawan. Mereka bertanggungjawab sebagai orang tengah kepada pihak kerajaan dalam menghulurkan sesuatu bantuan. Untuk mengenai isu COVID-19 ini, kita dapat lihat bukan kesemua pertubuhan bukan kerajaan terlibat dalam menghulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Oleh itu, kami bersepakat untuk memilih 3 NGO yang terlibat dalam memberikan bantuan kepada
mereka yang memerlukan semasa musim COVID-19, di mana kami memilih Malaysia Medical Relief Society iaitu Mercy Malaysia, iMedic dan juga Islamic Relief Malaysia iaitu IRM. Untuk Mercy Malaysia, saya akan menceritakan selepas sedikit sejarah penubuhannya, di mana ia ditubuhkan pada tahun 1999 dengan fokus utamanya memberi bantuan kemanusiaan. Selain itu, tujuan penubuhannya adalah untuk memberi tindak balas apabila berlaku suatu krisis atau bencana dengan secepat mungkin di antara 48 jam hingga 72 jam sebelum berlakunya sesuatu krisis. Hari ini kita dapat lihat Mercy Malaysia telah berkembang sebagai organisasi kemanusiaan penuh dari tindak balas kecemasan hingga pemulihan, mitigasi dan pencegahan serta kesiapsiagaan bencana. Dalam dapatan kajian ini, kami mendapati Mercy Malaysia secara sukarelanya telah membantu dan memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan semasa musim COVID-19 ini. Jadi, sebagai NGO, mereka turut menghadapi perubahan dan cabaran yang belum pernah terjadi sebelum ini. Hal ini kerana wabak COVID-19 ini telah turut sebagai salah satu krisis perubatan terbesar yang mempengaruhi manusia. Dan dijangkakan pelan tindak balas dan kesediaan strategik Mercy Malaysia berjalan sehingga Disember 2020. Baiklah, kita teruskan dengan badan NGO yang kedua. Badan NGO yang kedua adalah iMedic atau lebih dikenali sebagai Ikatan Pengamal Perubatan dan Kesihatan Muslim Malaysia. iMedic merupakan satu badan bukan kerajaan yang berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia. Presiden bagi iMedic adalah Profesor Dr. Azmi Muhammad Noor. iMedic dianggotai oleh beberapa orang pengamal yang terdiri daripada pengamal perubatan, pengamal farmasi, pengamal pergigian, jururawat dan sebagainya. iMedic mempunyai visi dan misi mereka tersendiri iaitu ingin menjadi sebuah organisasi teras bagi membangunkan tamadun Islam dalam bidang perubatan dan mempelopori perubatan Islam berdasarkan aktiviti kemanusiaan dan pembinaan jati diri. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada NGO yang ketiga iaitu Islamic Relief Malaysia atau dikenali sebagai IRM. Ia merupakan sebuah organisasi bantuan dan pembangunan kemanusiaan antarabangsa yang ditubuhkan pada tahun 1984. Jadi, objektif IRM adalah untuk membantu masyarakat-masyarakat yang mengalami kebuluran, kemiskinan dan dilanda bencana banjir serta mereka-mereka yang mengalami masalah-masalah yang lain. Dan Islamic Relief telah bergiat aktif lebih 45 buah negara di seluruh dunia termasuklah United Kingdom, Kanada, Filipina dan banyak lagi negara lain dan telah berjaya masuk ke dalam Malaysia pada tahun 2005 dan telah dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir. Jadi baru-baru ini Malaysia telah digemparkan dan dilanda dengan wabak pandemik COVID-19 dan seterusnya kerajaan telah mengeluarkan arahan untuk menjalankan PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan. Oleh itu banyak sektor-sektor ekonomi yang dipaksa tutup dengan tujuan untuk memutuskan rantaian COVID-19. Ukuran dengan ini banyak pekerja-pekerja di Malaysia diberhentikan pekerjaan dan banyak di antara mereka gajinya sudah dipotong. Jadi IRM ataupun Islamic Relief Malaysia merupakan golongan yang membantu mereka ini yang mengalami krisis kewangan untuk meringankan beban mereka. Seterusnya, untuk objektif yang kedua iaitu menganalisis sumbangan-sumbangan yang disalurkan oleh badan bukan kerajaan NGO. Secara umumnya kita dapat tahu bahawa NGO ialah sebuah badan yang amat penting dalam menyumbang kepada pembangunan sosial negara serta pembentukan budaya masyarakat penyayang. Bagi mewujudkan integrasi nasional dalam konteks hubungan etnik, pelbagai aktiviti boleh dijalankan oleh NGO seperti aktiviti kesukanan, aktiviti pendidikan dan sebagainya. NGO juga membabitkan diri dalam pelbagai bidang secara aktif iaitu seperti melaksanakan kerja kebajikan dan kesukarelaan. Semasa musim COVID-19 ini, banyak pertubuhan bukan kerajaan yang telah turun padang.
bagi menyalurkan sumbangan keperluan asas kepada mereka yang memerlukan atau lebih dikenali dengan golongan yang terjejas. Antara sumbangan yang telah disalurkan oleh Mercy Malaysia adalah seperti menyumbangkan bantuan peralatan kesihatan dan perubatan kepada petugas barisan hadapan. Sebagai contoh, kaki tangan hospital dan juga klinik memerlukan bantuan perubatan ini kerana di hospital masih tidak mencukupi. Selain itu, Mercy Malaysia juga menerima lebih ribuan topeng muka, PPE iaitu peralatan perlindungan diri, kit kebersihan diri dan juga sarung tangan. Dalam kajian ini, kami mendapati bahawa para sukarelawan di bawah Mercy Malaysia telah turun padang dengan membantu para doktor dan jururawat dari segi pengambilan sampel pesakit COVID-19 yang mana berada di kawasan zon merah. Hal ini kerana mereka mengalami kekurangan petugas barisan hadapan. Jadi secara tak langsung, para sukarelawan ini telah bekerjasama dengan para doktor dan jururawat di kawasan tersebut. Datuk Dr. Ahmad Faizal Firdaus yang merupakan Presiden Mercy Malaysia turut berkata bahawa beliau akan memastikan bantuan yang disalurkan akan tiba tepat pada masanya kepada golongan sasaran. Bahagian lampiran, kami ada sertakan gambar di mana yang pertama ialah sumbangan daripada Mercy Malaysia, di mana gambar pertama menunjukkan kerjasama Mercy Malaysia dengan Pejabat Kesihatan Klang yang menyumbangkan 12 mesin jahit untuk menjahit PPE. Gambar kedua pula menunjukkan kerjasama Mercy, Maybank dan juga ABM dalam memberi topeng muka dan juga sarung tangan kepada Pejabat Kesihatan Daerah Sabak Pernam. Gambar ketiga pula menunjukkan sumbangan topeng muka kepada Hospital Encik Besar Hajat Kasum di Keluang. Dan gambar terakhir menunjukkan Hospital Sungai Buloh juga tidak terlepas dari menerima sumbangan daripada Mercy Malaysia, iaitu sumbangan berbentuk peralatan kesihatan kepada kaki tangan hospital. Seterusnya adalah sumbangan iMedic sewaktu COVID-19. iMedic telah menghasilkan satu prototipe yang dinamakan sebagai COVID-19 Mobile Test ataupun COMBAT. COMBAT merupakan satu projek kebajikan untuk memperbanyakkan lagi pusat ujian serta saringan bagi menangani masalah ini. COMBAT dihasilkan mengikut keperluan semasa Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menambahkan jumlah pengambilan sampel serta mendapatkan sampel yang berkualiti, cepat dan kurang berisiko. iMedic juga membantu dalam mendapatkan maklum balas daripada pusat kesihatan, klinik bergerak dan sebagainya terhadap alat-alat yang diperlukan bagi menangani masalah COVID-19 ini. Di sini terdapat beberapa gambar yang berkaitan dengan iMedic. Gambar pertama menunjukkan proses penyediaan kontena bagi COMBAT-19, manakala gambar kedua menunjukkan kontena bagi pemeriksaan COMBAT-19. Gambar yang ketiga merupakan sumbangan iMedic terhadap Jabatan Kesihatan Selangor dengan pemberian PPE. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada sumbangan-sumbangan yang telah diberikan oleh Islamic Relief Malaysia. Jadi, IRM telah melancarkan tabung rayuan kecemasan COVID-19 untuk meringankan beban-beban orang yang dalam kesusahan. Setakat 2 Mei 2020, dana yang dapat dikumpulkan oleh IRM adalah sebanyak RM653,632.88. Jadi, hasil jumlah kutipan dana ini telah diedarkan kepada hospital-hospital di seluruh Malaysia dan kepada orang-orang yang memerlukan. Jadi anda dapat lihat di slide show, saya ada sertakan satu gambar yang mana ia menunjukkan segala isi-isi penting ataupun detail yang telah disampaikan oleh Islamic Relief Malaysia. Jadi Hospital Kuala Lumpur telah menerima bantuan perubatan
untuk mengawal COVID-19. 100 unit alatan jahitan dan kain telah diedarkan kepada hospital UKM dan sebanyak 2 peti sejuk pharmaceutical telah diberikan kepada petugas barisan hadapan Hospital Seremban dan Hospital Putrajaya telah menerima 10 unit katil. Seterusnya keperluan asas, keperluan makanan asas telah diagihkan kepada para petugas barisan hadapan dan pesakit-pesakit yang telah dikuarantinkan akibat COVID-19. Juga kita dapat lihat Keratan Akhbar Bisnes Sinar bertarikh 24 April 2020 yang mana ia melaporkan badan-badan NGO seperti Islamic Relief Malaysia sendiri, Mercy Malaysia dan juga Islamic Aid Malaysia IAM telah menjumbangkan bekalan makanan asas seperti beras, minyak masak, tepung, telur, gula kepada golongan-golongan yang kurang berkemampuan di 10 negara ASEAN termasuklah Malaysia. Dan juga 28 April 2020, Maybank Islamik dengan kerjasama Islamic Relief Malaysia, IAM iaitu Islamic Aid Malaysia, Mercy Malaysia, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sabak Bernam dan Pusat Hikmat Dun Sungai Panjang telah berjaya mengadakan majlis penyerahan sumbangan kepada mereka yang terjejas akibat tidak dapat bekerja bagi mematuhi PKP COVID-19 dan sempena puasa Ramadan 1441 Hijrah. Kita beralih kepada slide yang sebelah sana. Saya ada screenshot kan Facebook page Islamic Relief Malaysia yang mana dekat situ kita boleh lihatlah banyak aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh Islamic Relief Malaysia untuk membantu golongan-golongan yang memerlukan. Dan admin Islamic Relief Malaysia akan sentiasa mengupdate setiap aktiviti yang dijalankan oleh mereka. Dan juga dapat lihat gambar-gambar sebagai bukti duit yang kita sumbangkan kepada Islamic Relief Malaysia telah sampai kepada orang yang betul. Jelaslah bahawa inisiatif-inisiatif yang diambil oleh NGO telah banyak mengurangkan bebanan kerajaan dalam membendung COVID-19 ini. Sumbangan yang disalurkan dapat membantu dalam pembangunan ekonomi negara. Beban yang dipikul oleh kerajaan sedikit sebanyak dapat dikurangkan dengan penlibatan pertubuhan bukan kerajaan NGO seperti Malaysian Medical Relief Society iaitu Mercy Malaysia, iMedic dan Islamic Relief Malaysia. Pertubuhan bukan kerajaan NGO ini bersifat non-partisan. Justru itu, di samping memainkan peranan besar dalam menghulurkan bantuan dan sumbangan terhadap orang ramai, pertubuhan ini secara tidak langsung dapat membantu dalam mewujudkan integrasi nasional dalam konteks hubungan etnik di Malaysia tanpa ada sentimen perkauman.